Jangan tu dek. Jangan kacau habis. Bismillah. Semudah dia. InsyaAllah kita mula. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala maulana Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Awatu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadata wal hasanata tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wad dilalata 'ala al huda ibtigha'a mardatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. InsyaAllah pada malam ini kita menyambung muzakarah kitab Al-Ibanatu wal-Ifadatu fi ahkamil haid wal nifas wal istihadati ala mazhabil Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Dan insyaAllah kalau tidak ada sebarang muskilah, kita akan khatamkan kitab ini pada malam ni lah. 11 majlis insyaAllah. Jadi kita dah sampai pada perbahasan Ad-Darsus Tsamin, pengajaran ataupun pembelajaran yang ke-8, iaitu membincangkan tentang Al-Mustahadatu fin Nifas, perempuan yang mustahadah dalam nifas. Kalau PDF Ustaz Nazrul muka surat 108, dan kalau cetakan yang Arab ni muka surat 93. Dan kitab ni banyak diterjemah. Boleh belilah, boleh beli bahasa Melayu ke bahasa Arab ke, yang bahasa Melayu yang Rumi ke yang Jawi ke, boleh beli untuk memudahkan kita belajar. Allahumma salli ala Muhammad. Lagi main kat luar. Lagi main kat luar, nanti habis bagi. Jadi untuk ilmu ni kita kena korbankan masa dan juga harta lah. Sebab sedikit kena korbankan harta yang kedekut untuk membeli kitab. Okey, bismillah. Budak seorang ni tak jadi kelas lagu ni. Okey, pergi kat luar. Okey, kita dah masuk sanian al-mubtada'atu ghairul mumayyizah. Al-mubtada'atu hiya allati lam yasbiq laha nifas. Al-mubtada'ah ialah perempuan yang tak pernah datang ni nifas. Wa qawluna ghairu mumayyizatin ay anha ra'at ad-damma bi sifatin wahidah. Adapun ghairu mumayyizah maknanya darahnya satu sifat sahaja. Hitam sahaja, merah sahaja, coklat sahaja. Ataupun warna tu dua warna. Tapi apa? Faqadat syartat tamyiz. Dia tidak cukup syarat tamyiz. Bi an zada ad-damu al-qawiyyu ala 60 yawman. Macam mana dikatakan tidak cukup syarat tamyiz? Sekira-kira darah yang kuat lebih daripada 60 hari 60 malam. Jadi untuk kita hukumkan darah yang kuat tu sebagai nifas, mesti dia tak boleh lebih daripada kadar nifas, iaitu 60 hari 60 malam. Sekarang ni dah lebih 70 hari hitam, dah 10 hari merah, tak boleh dah sebut 70 hari itu nifas. Sebabnya apa? Dah lebih daripada kadar haid, kadar nifas, kadar sebanyak-banyak nifas. Okey, boleh? Hukumnya apa? Kalau perempuan yang datang darah nifas buat kali pertama, darah tu pula satu sifat sahaja. Hitam sahaja, merah sahaja, ataupun dua warna. Cumanya gugur salah satu syarat daripada syaratut tamyiz. Baca wa hukmuha anna nifasaha aqallul nifas wa huwa majjatun. Hukum dia nifas perempuan itu ialah sekurang-kurang nifas. Makna majjah, 1 detik. Majjah tu makna sekaligus keluar darah tu berhenti. Majjah 1 detik. 1 ketika, 1 saat.
thumma nanzur hal hiya mu'tadatun fil haid am mubtada'ah. Selepas tu kita tengok dia tu. Perempuan tu jenis haid yang mu'tadah ke, yang pernah datang haid dah sebelum ni, ataupun yang first time juga datang darah haid. Fa in kanat mu'tadatan fil haid tahurat ba'da al-majjah adata tuhuriha min al-haid thumma tahidu adata haidhiha. Kalau jenis mu'tadah, mana perempuan yang semua datang darah haid. Kita bincang ni istihadah dalam nifas, tapi berkait juga dengan istihadah fil haid. Boleh? Jadi perempuan tu dia first time datang darah nifas. Darah nifasnya satu warna. Kita sebut nifasnya majjah. Lepas tu tengok perempuan tu jenis mu'tadah fil haid ataupun mubtada'ah fil haid. Kalaulah perempuan tu mu'tadah fil haid, maka selepas daripada majjah, selepas daripada 1 detik keluar darah tu, yang kita hukumkan sebagai nifas tu, kita sebut dia suci ikut adat sebelum. Contohlah sebelum dia beranak tu, sebelum ni 20 hari suci, 5 hari haid sebelum ni. Maka selepas majjah kita sebut 20 hari suci, lepas tu 5 hari haid. Baki darah tu kita sebut 20 hari suci, 5 hari haid. 20 hari suci, 5 hari haid. 20 hari suci, 5 hari haid. Sampailah darah tu dah berhenti. Boleh? Wa in kanat mubtada'atan fil haid tahurat ba'da al-majjah 29. Thumma hadat yawman wa laylah. Thumma tathur 29 wa hakadha. Kalau jenis perempuan tu mubtada'atan fil haid, first time datang darah haid. Perempuan yang first time datang darah haid dan satu warna. Sebelum ni kita sebut apa? Haidnya sehari semalam, baki hari tu semua mustahadah, semua istihadah. Kat sini pun sama. Perempuan tu beranak. Majjah kita sebut nifas. Lepas tu dia suci 29 hari. Lepas tu kita sebut suci, darah tu keluar lah. Sebab kita sebut ni bab mustahadah ni tak tergambar kecuali darah lebih 60 hari. Tak. Cuma hukum darah keluar tu kita sebut apa? Suci. 29 hari suci. Lepas tu haid sehari semalam. Tak. Lepas tu 29 hari suci. Lepas tu haid sehari semalam. Lepas tu 29 hari suci. Lepas tu haid sehari semalam sampailah ada habis berhenti darah. Sampailah ada berhenti darah. Tengok contoh dia. وهذه بعض الأمثلة المبينة لذلك. المثال الأول: لو رأت مبتدأة في النفاس بعد ولادتها 70 يوما أسودا ثم أشرة أحمر وهي مبتدأة. Kakak, perlahan sikit. Kacau ke budak ni? Ke tak kacau? وهي مبتدأة في الحيض فهذه مبتدأة غير مميزة في النفاس لأنها فقدت شرط التمييز. Dan dama al-qawiyya zada ala 60. Okey. Seorang perempuan, kita sebutlah Zainab nama dia. Tak. Dia tu mubtada'ah, first time datang darah nifas. Lepas tu darah tu pula satu sifat. Berapa hari tu? 70 yauman. 70 hari keluar warna hitam. 70 hari hitam, lepas tu 10 hari merah. Jadi perempuan ni nama dia Zainab. First time datang darah nifas. Selepas beranak tu keluar 70 hari, 70 malam tak berhenti warna hitam. Kemudian 10 hari keluar darah merah. Jadi dia keluar 80 hari lah. Tak? Tu. Dalam masa yang sama sebut kat sini, dia tu perempuan yang mubtada'ah. Yang first time datang darah haid. Jadi first time nifas, first time datang darah haid. Fahadhi mubtada'atun ghairu mumayyizah. Jadi kita sebut perempuan tu mubtada'ah ghairu mumayyizah fil nifas. Sebab apa mubtada'atun ghairu mumayyizah fi nifas? Li'annaha faqadat syaratat tamyiz. Sebab dia gugur syarat tamyiz. Apa syarat tamyiz yang gugur? Darah hitam dia tu lebih daripada 60 hari. Kat sini darah hitam keluar sampai 70 hari. Jadi tak boleh sebut 70 hari tu nifas. Sebab 70 hari tu apa? Dah lebih daripada qadar sebanyak-banyak haid, sebanyak-banyak nifas. Jadi lagu mana cerita dia? Maka saya sebut fa hukmuha turaddu ila aqallin nifas. Hukum dia kita kembalikan kepada sekurang-kurang nifas. Jadi dalam 80 hari keluar tu, tak. Saat yang pertama keluar darah tu itu nifas. Wa huwa majjah. Okey. Selepas tu perempuan ni
kita tengok dia tu haid ke tak. Dia tu jenis haid lagu mana. Kat sini sebut perempuan tu jenis mubtada'atun. First time juga datang darah haid. Tak. Maka kita sebut selepas majah kita hukum nifas, lepas tu 29 hari kamu suci, lepas tu haid sehari, lepas tu 29 hari suci, lepas tu haid sehari, dan begitulah seterusnya. Boleh? Sebab apa kita sebut lagu tu? Sebab perempuan tu mubtada'atun fil nifas, itu satu. Sebab perempuan tu mubtada'atun, lepas tu ghairu mumayyizah fil nifas. Lepas tu kita tengok juga pada haid dia tu mubtada'ah juga, first time datang darah haid, dan darahnya juga satu kala. Kalau kita tengok dalam bab sebelum ni, dalam bab al-mustahadhah fil nifas, kalau yang jenis mubtada'atun ghairu mumayyizah, perempuan tu keluar darah 30 hari. First time datang darah haid. Kita sebut hari pertama haid, baki hari suci. 29 hari suci. Jadi kat sini pun samalah. Selepas majah kita hukum sebagai nifas, 29 hari kita sebut sebagai apa dia? Suci, lepas tu sehari haid. Lepas tu 29 hari suci, sehari haid, sampailah darah tu berakhir. Mana sampailah ke 80 hari. Sebab dia keluar 70 hari hitam, 10 hari merah. Allah. Okey. Yang kat luar kak? Bising sangat. Dengar lah. Pergi main kat luar. Kakak adik main kat luar dulu. Memanglah tak dengar kat sini. Kakak cakap tu dia dengar lah. Memanglah tak dengar. Seorang cakap, habis seorang cakap, orang lain dengar. Duduk main dalam ni tapi jangan kuat sangat suara. Selesai. Al-mithalus tsani, contoh yang kedua. Lau ra'at mubtada'atun fil nifas ba'da wiladatiha 70 yawman ahmara wa hiya mu'tadatun fil haid. Okey, seorang perempuan yang lain namanya Ruqayyah. First time juga datang darah ni nifas. Selepas dia beranak tu dia tengok 70 hari darah warna merah. Dalam masa yang sama perempuan tu mu'tadatun fil haid. Mu'tadatun fil haid, mana bukan first time datang darah haid lah. Berkali-kali dah datang darah haid. Maka kita sebut perempuan tu bab nifas dia tu mubtada'atun ghairu mumayyizah. Li'annaha ra'at ad-dam bi sifatin wahidah. Satu warna aja 70 hari tu warna merah. Hukum dia samalah. Ana turaju ila aqallin nifas. Nifas dia ialah sekurang-kurang masa nifas, iaitu majah. Lepas beranak tu satu majah, 1 detik saja kita sebut nifas. Lepas tu dia tu apa? Bab haid dia ialah mu'tadah. Maknanya sebelum ini bulan sebelum dia beranak, tak kita sebut dah 5 hari haid, 25 hari suci. Maka kat sini pun selepas majah 25 hari haid, 5 hari suci. 25 hari haid, 5 hari suci. 25 hari haid, 5 hari suci. Dan begitulah sampainya habis 70 hari, 70 malam. Boleh? InsyaAllah. Mudah je ni. Jelas tak? Cuba respon sikit. Respon sikit, saya nak masuk salisan pula. Nak habis malam ni kita ni. Boleh? Di kesimpulan dia dalam bab yang kedua ni, yang apa nama? Mubtada'ah ghairul mumayyizah. Kita kena perhati dua perkara lah. Pertama dia bab nifas. Tak, dia tu mubtada'ah ghairul mumayyizah. Bab haid dia lagu mana cerita? Bab haid boleh jadi dia mubtada'ah juga, tapi boleh jadi juga dia tu mu'tadah. Kalau mubtada'ah, ambil hukum mubtada'ah lah. Selepas saat pertama kita hukum sebagai nifas, dia akan suci 29 hari, lepas tu dia haid sehari, dia suci balik 29 hari, dia haid sehari, gitu. Kalau dia tu seorang yang apa? Seorang yang mu'tadah. Dalam bab haid, maka selepas kita hukum majah 1 detik pertama keluar darah tu kita hukum sebagai nifas. Lepas tu kita sebut apa? Mu'tadah, ikut hukum sebelum. Bulan lepas kamu haid lagu mana? Saya haid bulan lepas start 10 hari, 20 hari suci.
Maka sekarang ni kita sebut 20 hari selepas majah tu suci. Lepas tu 10 hari haid, 20 hari suci, 10 hari haid sampai habis 80 hari ke 90 hari ke ikutlah. Itu. Boleh Ustaz Syamil. Jadi kita kena perhatikan dua benda kat sini. Pertama pada sudut nifas, kedua pada sudut haid. Pada sudut haid. Kita tak sebut kat sini, contoh keluar 80 hari, satu warna hitam. Tak, kita tak sebut saat pertama majah itu nifas. Lepas tu baki sampai hari ke-80 semua sekali haid. Semua sekali istihadah. Tak, kita tak sebut lagu tu. Berbeza bab haid. Bab haid kalau keluar 30 hari, hari pertama haid, baki hari semua istihadah. Kat sini tak. Kat sini selepas majah tu dia akan ambil hukum haid pula. Tengoklah dia tu mubtadaah ke ataupun mu'tadah. Boleh? Jadi terhenti pada fahamnya bab al-mustahadah fil nifas pada fahamnya kita bab al-mustahadah fil haid. Tak faham sebelum, tak faham dah selepas ni. Boleh? Sebab itu ilmu ni dia berkait. Sebab tu bila kita buat keputusan nak belajar, kita kena belajar sungguh-sungguh lah. Sekejap masuk, kejap masuk, kejap tak. Jadi mabuk. Lepas tu kita salahkan ustaz ni macam tak sedap lah terang. Kita tak masuk kelas. Lagu mana tak faham? Tak berojaah. Boleh tak? Jadi kalau kita masuk pertengahan, kita jangan salahkan ustaz. Jangan salahkan diri kita. Bolehlah salahkan diri kita tu. Sebab tak kena cara. Ada tak semua ilmu kita boleh start kat tengah. Ilmu nahwu tak boleh start kat tengah. Mabuk nanti. Kecuali kalau budak pick up betul. Ni bab haid ni. Tak boleh start kat tengah. Start kat tengah. Mari-mari bab mustahadah fil haid. Mabuk terus. Dia tak tahu sekurang-kurang haid berapa hari. Sebanyak-banyak haid berapa hari. Kebiasaan haid berapa hari. Tak. Lepas tu masuk al-mustahadah fil nifas. Menungging terus lah. Tak cakap banyak dah lah. Bukan sebab dia tak cerdik. Sebab salah cara. Tu je. Sebab tu belajar ni kena bertempoh. Macam Habib Hasan Al-Kaf sebut sedikit-sedikit. Dia hafal yang tu. Qalilan, sedikit-sedikit dia khabar. Betul dah tu, sedikit-sedikit. Tak apalah kita tak jadi macam Maulana Syekh Ali Jumu'ah ke, Syekh Ahmad Tayyib ke. Tak. Jadi orang kampung, ustaz kampung tak apa dah. Paling tak boleh bagi manfaat pada keluarga, pada orang kampung sekeliling ni tak. Tapi kalau boleh capai setinggi-tinggi pencapaian, maka ahlan wa sahlan. Tapi kalau tak boleh capai, takkan nak jadi bodoh terus. Ya, aku rasa tak boleh jadi macam Syekh Ali, biar bodoh terus. Lagi jam. Boleh? Benda yang tak boleh ambil semua, jangan tinggal semua. Boleh tak? Tak boleh nak kahwin 4. Jangan tak kahwin 1, kahwin seorang. Boleh? Kenapa dek? Apa? Apa dia? Main adik. Kisah lisan yang ketiga. Al-mu'tadah al-mumayyizah. Al-mu'tadah huna benda sama je ni. Hiya man sabaqa laha 'adatu fil nifas. Kalau mu'tadah fil haid, orang yang pernah datang darah haid. Kalau bab nifas ni, mana kali kedua beranak, kali ketiga beranak. Mana orang yang pernah datang darah nifas dah sebelum ni walaupun sekali. Al-mumayyizah wa qawluna mumayyizatun ay annaha taradaman qawiyan wa dha'ifan. Makna mumayyizah macam sebelum ni lah. Darah tu ada dua sifat dan cukup syarat tamyiz. Kalau dua sifat tapi tak cukup syarat tamyiz, dia akan kembali kepada al-mu'tadah ghairul mumayyizah yang kita akan masuk sebentar lagi. Wa hukmuha, hukum macam sama macam bab haid. Anna nifasahal qawi, yang kuat kita hukum sebagai nifas. Wa amma ad-dha'if istihadah, yang lemah kita hukum sebagai istihadah. Wa ta'ti huna jami'ul masail allati taqaddamat fil mubtada'ah al-mumayyizah. Dan datang kat sini semua masalah yang lalu dalam bab mubtada'ah al-mumayyizah. Boleh jadi kat sini ada yang ambil stam, betul tak? Lepas habis stam masuk kelas ni. Jadi boleh buat perbandingan lah. Kalau sekadar nak membanding
kita dengan kawan-kawan kita yang tak masuk kelas-kelas lagu ni sama ada dengan saya atau ustaz yang lain. Kan ada beza. Jadi belajar ni dah ada kesan pada diri kita, pada ilmu kita, pada pengetahuan kita. Walaupun kita sendiri pun kadang tak perasan pun. Dia ada beza dia. Lepas tu kawan kita tu, kalau kerja jadi kaya boleh tahan kira. Kalau apa? Bukanlah sampai jadi kaya. Kalau kerja dapat duit bolehlah tahan kira. Kalau duduk saja rugi. Kalau duduk saja rugilah. Kalau duduk kat rumah tolong mak apa semua okeylah, tak ada masalah. Tapi kalau duduk saja sampai waktu makan, tu tidur. Tak ada tolong mak, tolong ayah, tolong cari duit ke family ke, tak ada. Jadi baik ikut kelas. Tu. Fa hukmuha anna nifasah al-qawi. Jadi hukumnya yang kuat itu dihukum sebagai nifas, yang lemah dihukum sebagai istihadah. Dan semua masalah-masalah yang dah lalu dalam bab mubtada'ah al-mumayyizah kita letak kat sini. Antaranya apa? Wa minha, antara masalah itu ialah wujudu syarti tamyiz. Kat sini mesti cukup syarat tamyiz. Sebagaimana kat muqtadah mumayyizah bab haid kita sebut mesti cukup 4 syarat tamyiz. Kat sini pun mesti cukup syarat tamyiz. Antara syarat tamyiz apa? Kalau kat bab haid jangan lebih, yang kuat tu lebih 15 hari 15 malam. Kat sini kita sebut jangan lebih daripada apa? 60 hari 60 malam. Sebab sebanyak-banyak nifas ialah 60 hari 60 malam. Boleh? Wa ala yazid al-qawi ala 60 yawman. Wa hadhihi ba'd al-amthilah. Contoh. Dia bagi 2 contoh. Al-misalul awal, law kanat 'adatuha fi an-nifas 40 yawman farat 20 yawman daman aswada. Thumma ja'aha damun ahmaru wastamarra hatta jawaza 60. فهذه معتادة في النفاس لأنه قد سبق لها عادة فيه أي في النفاس وهي مميزة أيضا لأنها رأت دما قويا وضعيفا فيحكم لها هنا بالتمييز فالقوي وهو 20 الأسود نفاس والضعيف الأحمر طهر وإنما حكمنا لها بالتمييز لأنه وجد شرطه حيث لم يزد القوي على 60 يوما. Mudah ya? Okay, perempuan ni tak berapa cerita dia? Adat dia, makna first time beranak dulu, nifas 40 hari je. Nifas 40 hari. Ni kali kedua beranak. Beranak. Bila kali kedua beranak ni darah keluar mula-mula warna hitam. Hitam tu keluar 20 hari. Lepas tu keluar warna merah pula. Sampai hari ke-80 contoh, 60 hari. Jadi 20 hari hitam, 60 hari merah. 20 hari hitam, 60 hari merah. Jadi 80 hari keluar. Okey. Jadi sekarang ni perempuan tu apa? Mu'tadatun fil nifas. Perempuan yang penuh dah datang darah nifas. Sebelum ni berapa hari? 40 hari sebelum ni. Cumanya dia tu mumayyizah. Sebelum ni 40 hari datang darah nifas. Kali ni kali kedua ni datang darah secara mumayyizah. Maknanya 20 hari hitam, 60 hari merah. Soalan. Kita nak sebut 40 hari nifas kali kedua ni ikut sebab kita nak ikut adat yang sebelum ataupun kita sebut ikut tamyiz? Jawapannya ikut tamyiz. Kita tak ambil adat sebelum lah. Kita ambil tamyiz. 20 hari warna merah itu kita sebut sebagai darah nifas. Baki 60 hari itu kita sebut sebagai istihadah. Sebab apa? Sebab cukup syarat. Apa syarat dia? Warna hitam dia tidak melangkaui 60 hari 60 malam. Sebab apa? Hitam tadi keluar hanya 20 hari 20 malam sahaja. Jadi perempuan mu'tadah. Tapi kita tak ambil iktibar dengan mu'tadah sebelum tu. Sebab apa? Dia mumayyizah. Kita ambil dengan tamyiz, perbezaan darah. Hitam merah, kita ambil hitam tu sebagai haid. Nifas. Baki 60 hari sebagai istihadah. Boleh? Dia 20. Beza dengan 40 sebelum ni. Kita buang yang 40, kita ambil 20. Kita ambil perbezaan pada darah. Sebab lebih kuat lah. Lebih kuat benda yang berkait dengan darah. Contoh yang kedua, al-mithalu tsani. Al-mithalu ats-tsani. Kanat 'adatuha fi an-nifas 30 yawman. Adat dia dalam nifas 30 hari. Fara'at ba'da wiladatiha 10 ayyam daman ahmar. Thumma tasala aswadu wa anqata'a qabla 60. Thumma damun ahmaru jawaza 60.
فحكمها أنها مستحاضة معتادة مميزة فنحكم لها بتمييز فالقوي وهو الأسود نفاس والأحمر الأول والثاني طهر وقد وجد شرط التمييز حيث لم يزد القوي عن 60 يوما. Boleh jadi baca laju ni bukan saya saja. Baca dulu sebelum mengajar. Kalau saya jadi lambat baca tu macam lah tu. Tak baca dulu sebelum mengajar. Baca lambat terjemah tu. So maknanya tak baca dululah tu. So, kalau baca dulu dia dah dalam kepala dah, tinggal nak syarah. Memanglah kerah, kalau tidak rosak balik. Okey, perempuan ni first time beranak dulu 30 hari darah nifas. Lepas tu berhenti. Kali kedua beranak ni. Tak? Kali kedua beranak ni keluar darah 10 hari merah. Lepas tu hitam. Sebelum 60 hari berhenti. Maknanya kalau kita nak buat contoh 10 hari merah, kita ambil lah 10 hari merah, 30 hari hitam. 30 hari hitam. 30 hari hitam. Dah berapa hari tu? 10 merah, 30 hitam, dah 40. Lepas tu merah balik. Merah balik sampai 40 hari. 10 hari merah. 30 hari hitam. 40 hari merah. 10 hitam. 30 hari 10 merah. 30 hari hitam. 40 hari merah. Jadi 80 hari dia keluar darah. Tak? Tu. Perempuan ni apa hukum dia? Dia mu'tadah. Sebelum ni dah keluar darah 30 hari. Kita sebut 30 hari tu kita tak ambil iktibar langsung. Sebab dia mumayyizah. Bila mumayyizah apa dia? Hukum dia. Yang merah kita sebut tuhur, suci. Istihadah lah maknanya. Jadi 10 hari pertama merah. Ya, tu suci. Maknanya istihadah. Lepas tu 30 hari kedua tu. Tak, hitam. Yang kuat kita hukum sebagai nifas. 40 hari yang ketiga tak sampai ke hari 80. Maknanya jawaz sitin, lebih daripada 60 hari lah sampai ke 80. Kita sebut sebagai istihadah. Jadi istihadah, nifas istihadah. Sebab apa kita sebut dia tu mumayyizah? Sebab cukup syarat. Hitam dia tu tidak melangkaui 60 hari, 60 malam. Malah hitamnya hanya 30 hari, 30 malam. Faham Tom? Tu cerita dia. Nampak gelembung sini. Dia mari apa tu? Dia mari bisul. Ingat kan jerawat, bisul. Sini se. Kat tengkok ni. Dia nak kafarah dosa banyak kan. Allah musta'an. Okey, rabi'an, yang keempat. Al-mu'tadatu ghairul mumayyizah. Boleh faham tak yang kedua ni? Yang kedua ni boleh faham tak? Al-mu'tadah al-mumayyizah. Boleh faham tak? Rasanya mudah ya. Okey, rabi'an yang keempat. Kalau ada soalan boleh tanya. Al-mu'tadah ghairul mumayyizah. Al-mu'tadah ghairul mumayyizah. Mu'tadah ni apa? Hiya man sabaqa laha nifas. Banyak kali Syekh ulang. Suruh kita ingat betul lah. Maknanya pernah datang nifas dah sebelum ni. Ni kali kedua, kali ketiga beranak dah ni. Wa qauluna ghairu mumayyizatin. Lepas tu ghairu mumayyizah tu maksud dia apa? Ai anha ra'at ad-dama bi sifatin wahidah. Darah ni satu sifat. Atau darah dua sifat. Tapi faqadat syarat tamyiz. Itu penting tu. Hilang syarat tamyiz. Juga hukumnya begini. Al-mu'tadah ghairu mumayyizah juga. Bi anzadal apa dia bagaimana dikatakan dia tu gugur syarat tamyiz? Bi anzadal damu al-qawiyyu ala 60 yawman. Darah yang kuat lebih daripada 60 hari. Bila darah yang kuat lebih 60 hari, tak bolehlah kita sebut itu nifas. Sebab sebanyak-banyak nifas 60 hari je. Hukumnya annaha turaddu ila 'adatiha nifasan wa tuhran min al-hayd. Sebenarnya mudah je kalau kita perhati molek-molek. Tadi mu'tadah, mumayyizah. Jadi berdasarkan darah sahaja kita boleh dah hukum haid, nifas dan istihadah. Maka kita raikan sifat darah tu, kita hukum dengan tamyiz. Sekarang ni darah tu satu sifat. Tak boleh nak hukum dengan darah dah lah. Takkan nak sebut 80 hari tu semua sekali nifas, tak boleh. Nak sebut semua sekali haid, lagilah pening. Nak sebut istihadah, tahu mana istihadah? Dia baru beranak ni kawan ni.
takkan tak ada darah nifas langsung. Jadi tak nak kita kembali kepada adat sebelum lah. Tak ada jalan dah, tak ada tu dah. Jadi kita kembali kepada adat sebelum. Jadi kita kembali jadi kita kembalikan dia kepada adat sebelum pada sudut nifas, sudut tuhur. Baca dulu. Wa hukmuha anna turaddu ila adatiha nifasan wa tuhuran min al-haid. ثم تحيض على عادتها إن كانت معتادة في الحيض وإلا فهي مبتدأة في الحيض. Pertama, perempuan ni kita kembalikan kepada adat sebelum. Nifas berapa hari? 30 hari, 40 hari. Sekarang ni nifas dia pun sama, 30 hari, 40 hari. Baki yang darah keluar tu sampai hari ke-80 masalah contoh, tak. Kita tengok perempuan tu haid dia lagu mana? Haid dia tu mu'tadah, mumayyizah ke? Haid dia tu mubtada'ah ke? Lepas tu kita hukumkan baki hari tu dengan haid. Dengan cerita haid. Dan dimulai dengan tuhur, lepas tu haid. Tuhur, lepas tu haid. Tengok contoh. Al-misalul awal kanat adatuha fi nifasi 40 yawman fara'at 80 yawman ahmara. Wa kanat aduha fil haidi 6 ayyam. Itu kami dapat daripada guru kami lah di Mesir. Memang sebelum mengajar memang dia ulang kaji dulu. Itu kita kena buat adat untuk diri kita. Sebelum mengajar kita belajar dulu, kita ulang kaji dulu. Jangan kira orang awam mudah mari tak ada persediaan, jangan. Anggap itu amanah. Baca dulu, sekali baca. Murajaah dulu sekali kalau paling tidak pun, lepas tu baru mengajar. Jangan kira nak sampul surat je. Tak. Kena ada amanah dengan ilmu tu. Dia orang bagi tu ambil lah, orang dah bagi. Tak. Cumanya biar ada tanggungjawab lah. Baca dulu, ulang kaji dulu sebelum mengajar. Kalau tidak mengajar kan pusing ke. Saya dulu belajar kat Mesir, pergi piramid. Piramid tu dalam tu macam-macam cerita. Orang nak belajar ilmu, bukan nak belajar piramid. Faham tak? Kisahnya apa? Kita ulang kaji dulu, tak ada idea. Pak dia tak boleh nak syarah tu, dia pusing. Kalau pusing habis waktu. Guru kami di Mesir, Syekh Said Shaltut. Dia ada nota sendiri. Syekh Mustafa Abdul Nabi, kitab Mu'nisul Jalis tu. Macam mana boleh jadi kitab tu? Style dia ni bila dia syarah, dia akan buat kitab. Dia akan tulis, dia akan ta'liq. Sikit lagi keluar lah tu kitab apa nama? Syarah Minhajul Talibin. Sebab sekarang dia syarah Minhaj, bab buyuk. Nanti keluar lah tu. Style dia begitu. Dan itu sikap ulama'-ulama' kita sebelum ni lah. Tu. Boleh? Jadi kalau kita tak boleh mengarang sekalipun sebelum mengajar, tak, paling tak kita baca benda dalam kitab tu. Mengarang ni maknanya apa part-part penting dia buat dhabit. Dia rujuk kitab tu, rujuk kitab ni, dia dhabit. Ni makna dia ni. Ni kalau tak boleh buat begitu sekalipun, baca apa yang kita nak ajar tu sendiri. Kitab tu sendiri tanpa rujuk kitab lain pun tak ada masalah lah. Tapi biasanya bila kita baca, ada stuck. Hello. Telefon member, tak faham. Suruh dia ajar kejap. Gua nak kena ajar ni, ada benda tak faham. Belajar dah dulu, bukan tak belajar, lupa. Ataupun kita rujuk kitab. Biasaannya gitulah. Hatta saya ajar Hidayatul Subian untuk pelajar-pelajar saya ni pun, kita Jawi, tapi ada part-part yang kita tak berapa nak jelas. Sebab bahasa Jawi tu, lepas tu bahasa Kedah pula. Kita tanya kawan-kawan kita ngaji kat Kedah tu, apa maksud dia, apa semua tu. Jadi kena ada amanah lah dengan ilmu. Jangan anggap untuk orang awam mudah, tak ada persediaan, mari lenggang kaki, kitab pun tak bawa. Tak nak lah lagu tu. Okey. Amanah dengan ilmu, amanah. Jangan kira nak pergi fikir ke duit, fikir ke duit. Al-misalul awal, bukan tak boleh ambil, orang bagi ambil. Tapi kena ada amanah. Kena mengajar tu dalam keadaan ada persediaan. Sebab tu kalau saya mengajar lah, secara peribadi saya suka guna kitab lain-lain. Contoh 5 surau, 5 kitab lain. Nak guna kitab sama boleh, tapi santai lah. Kita dah ajar ni, esok tu mengajar benda sama. Dah ulang kaji dah. Tak ulang kaji. Jadi saya ni jenis mengajar dalam masa sama saya nak belajar. Jadi kitab yang saya buat tu lain-lain. Jadi rujukannya lain-lain. Maklumatnya lain-lain lah yang kita dah dapat. Okey. Jadi hukum dia tadi apa dia? Hukum dia ialah kita ikut tamyiz. Ikut
Allah Rabbi. Kita ikut adat, bukan tamyiz, kita ikut adat. Kita ikut adat dia sebelum ni. Jadi perempuan ni 10 hari mana tadi? Ghairu mumayyizah dah. Ghairu mumayyizah. Tak masuk contoh lagi ni, baru nak masuk contoh. Al-misal al-awwal kanat 'adatuha fi an-nifas 40 yawman. Fara'at 80 yawman ahmar wa kanat 'adatuha fil haidhi 6 ayyam. Okey. Perempuan ni, contoh nama Ruqayyah. Adat dia dalam nifas 40 hari. Maknanya masa mula-mula beranak dulu, nifas datang 40 hari. Okay, kali kedua beranak, kakak, darah keluar 80 hari. 80 hari tu semua warna merah. Semua warna merah. Lepas tu, perempuan ni pula, dia tu mu'tadah fil haid. Mu'tadah fil haid disebut dalam kitab kita 6 hari. Maknanya 6 hari haid, 24 hari suci. 6 hari haid, 24 hari suci. 6 hari haid, 24 hari suci. Itu kebiasaan perempuan ni lah. Ataupun adat ni maknanya bulan sebelum ni, bulan terakhir, tak. Haid dia 6 hari, suci dia 24 hari. Hukumnya lagu mana? Fa hukmuha anna mustahadatun mu'tadatun ghairu mumayyizah. Perempuan ni mustahadah sebab darah dah lebih 60 hari, sebab keluar 80 hari. Mu'tadah sebab ni kali kedua datang darah nifas. Ghairu mumayyizah sebab darahnya 80 hari semua warna merah sahaja. Maka hukumnya lagu mana? Fanarudduha ila 'adatiha fi nifas 40 yawman thumma tadkhulu 'adata tuhriha al-akhir alladhi ja'at ba'da al-wiladah thumma ba'da al-radd al-madhkur in baqiya damun ruddat ila 'adatiha fil haid. Jadi hukum dia tak, disebabkan darah itu tidak ada pelbagai sifat, satu sifat sahaja. 80 hari itu semua merah. Maka kita sebut nifas kamu ikut yang sebelum. Okay, anak pertama dulu 2 tahun lepas beranak, berapa hari nifas? 40 hari ustaz. Okay, jadi dalam 80 hari yang keluar tahun ini, 40 hari itu kita sebut ni nifas. Ni nifas. Okay, baki 40 hari yang kedua tu tak, kita masukkan hukum haid dalam tu. Okay, perempuan ni mu'tadah. Mana haid sebelum ni, penuh datang haid dalam sebelum ni 6 hari haid, 24 hari suci. Maka kat sini lepas 40 hari nifas, kita sebut 24 hari suci. Kita start dengan suci dulu. Lepas tu 6 hari haid. Lepas tu 24 hari suci. Lepas tu 6 hari haid. Lepas tu 24 hari suci. Lepas tu 6 hari haid sampailah habis 80 hari, 80 malam. Tengok contoh kedua. Kanat 'adatuha fil nifasi 30 yawman farat 70 yawman ahmara. Fa hukmuha anna nifasah huwa qadrul 'adah. Alamak ni. Macam dia ni. Pergi main dengan kakak kat luar lah. Dia main dengan kakak. Main dengan kakak kat luar. Tolong kakak. Jatuh nanti. Allah. Dah. Dia main kat luar. Nanti kita duduk rumah sewa. Pergi main kat luar. Semacam tu. كانت عادتها في النفاس 30 يوما فرات 70 يوما أحمر فحكمها أن نفاسه هو قدر العادة وهو 30 يوما ثم ننظر. Okey. Perempuan ni sebelum ni anak pertama 30 hari keluar darah. Nifas lah maknanya. Anak kedua ni keluar 70 hari. 70 hari. 70 hari tu semua merah. Semua merah. Hukmuha, hukumnya apa? Hukumnya dalam 70 hari keluar merah tu kita sebut adat sebelum berapa hari? 30 hari. Anak pertama 30 hari nifas. Kali ni pun 30 hari pertama tu ni nifas. Sebab darah dia satu sifat sahaja. Maka mumayyizah. Tak? Satu sifat sahaja, ghair mumayyizah. Lepas tu ada adat sebelum, ikut adat lah, nak ikut benda lagi. Nak ikut darah tak boleh dah, ikut adat. Jadi 30 hari nifas. 30 hari ni nifas. Dia keluar berapa hari? 70. 30 hari pertama nifas. 40 baki tu. 30 hari nifas.
40 hari tu yang baki belakang tu. Tengok ah. Haid kamu sebelum ni lagu mana gamak? In kanat mubtada'atan fil haid, kalau dia tu first time juga datang darah haid. Dia first time datang darah haid. Dia first time datang darah haid. Maka kita sebut bila first time datang darah haid, lepas 30 hari nifas, kamu suci 29 hari, haid sehari. Lepas tu 29 hari suci, haid sehari. 29 hari suci, haid sehari. Sampailah habis 70 hari, 70 malam. Okey, kalau kamu ni mu'tadah pula. Tengok mu'tadah. Kita sebut sebelum ni kalau mu'tadah ni apa ikut bulan terakhir. Okey, bulan lepas sebelum beranak ni, haid lagu mana gamak? Dia sebut haid saya 7 hari ustaz, 23 hari suci. Maka kali ni lepas 30 hari tu nifas, kita sebut 27 hari 23 hari suci, 7 hari haid. 23 hari suci, 7 hari haid. 23 hari suci, 7 hari haid. Jadi start dengan suci dulu bukan start dengan haid dulu. Nifas, lepas tu kita start dengan suci dulu, lepas tu dengan haid, suci haid. Sampailah habis 70 hari, 70 malam. Gitu. Kesimpulan, al-mu'tadah ghairu mumayyizah ialah perempuan yang keluar darah 60 hari lebih, contoh 80 hari. Sifatnya sama. Tak, hukumnya lagu mana? Kita ikut hukum nak tahu darah nifas dia ikut adat sebelum. Maknanya 2 tahun lepas dia beranak, anak yang pertama nifas dia 40 hari. Jadi tahun ni pun 40 hari. Tahun ni pun 40 hari. Lepas tu baki hari tu kita masukkan dalamnya hukum bab haid. Jadi kena kuasai betul bab haid, bab al-mustahadah fil haid. Sama ada mubtada'ah, mu'tadah. Marfu' apa semua tu. Okey, selesai khamisan. Habislah semuka gitu ya. Yang kelima, al-mutahayyiratu al-mutlaqah. Al-mutahayyirah al-mutlaqah. Tak sangkut hari ni. Dia internet okey. Time dia lambat-lambat. Tapi saya guna juga yang apa tu? 1 gig sehari tu. Kerajaan bagi tu tak? Kita guna jugalah. Dia ada bagi, kita guna. Wahya allati khamisan al-mutahayyirah al-mutlaqah. Yang kelima apa? Al-mutahayyirah al-mutlaqah. Macam sebelum ni lah. Apa dia al-mutahayyirah al-mutlaqah? Wahya allati nasiyat adataha fin nifas qadran wa waqta. Perempuan yang lupa adatnya dalam nifas, qadar dan juga waktu. Tak. Sekali ni beranak keluar darah 80 hari. Dia datang jumpa kita, dia tanya hukum. Kita tanya, tak, awak sebelum ni beranak berapa hari nifas? Tak ingat ustaz. Okey, tak ingat berapa hari. Okay, bila start darah nifas sebelum ni? Hari pertama ke hari kedua ke baru start keluar darah? Tak ingat juga ustaz. Jadi dia tak ingat bila start keluar darah. Adakah daripada hari pertama beranak terus keluar darah? Atau hari ke-10 baru start keluar darah? Atau hari ke-14 baru start keluar darah? Tak, atau hari ke-15 baru start keluar darah? Kalau start keluar darah hari ke-16, itu haid lah, bukan nifas. Tak, sebagaimana telah maklum. Jadi tak tahu start bila. Lepas tu tak tahu qadar berapa hari. Hukum lagu mana perempuan ni? Wa hukmuha, contohlah keluar 80 hari. Contoh keluar 80 hari. Wa hukmuha anha tahtatu abadan. Sawa'un kanat mubtada'atan fil haid atau mu'tadatan fih. Mu'tadatan fih. Tu mu'tadatan tu atau pada mubtada'atan. Hukumnya ialah dia ihtiyat selama-lamanya. Sama ada dia tu dalam bab haid mubtada'ah ataupun mu'tadah. Tak kisahlah awak tu bab haid tu mu'tadah ke, sama-sama datang darah haid ke ataupun tak pernah datang darah haid, ni lah first time. Tak kisahlah. Tak, kamu kena ihtiyat selama-lamanya. Sebab apa? Wasababu fi dhalika huwa anna al-jahla bi'adatin nifas sayyara ibtida' ad-dawril haid majhulan. Okay, dia tidak kejahilan, sesungguhnya kejahilan dengan adat nifas. Dia keluar 80 hari. Kita tanya adat sebelum ni berapa hari? Kalau kamu sebut 30 hari, kami boleh sebutlah 30 hari tu nifas. Dalam 80 hari yang keluar ni 30 hari nifas. Lepas tu akan bermulalah fasa haid. Mana haid suci, haid suci, haid suci berdasarkan mu'tadah ataupun mubtada'ah.
Okey, sekarang ni dia tak tahu berapa hari dia nifas. 10 hari ke? 15 hari ke? Jadi bila dia tidak tahu berapa hari dia nifas, macam mana kita nak mulakan tempoh suci bagi haid, lepas tu haid. Tempoh suci bagi haid, lepas tu haid. Contohlah dia mubtadaah, bab haid. Bila kita nak mulakan 29 hari suci, 1 hari haid. 29 hari suci, 1 hari haid. Ataupun dia muqtadah, sebelum ni dia haid 5 hari, suci 25 hari. Bila kita nak mulakan saat pertama, 25 hari suci, lepas tu 5 hari haid. 25 hari suci, lepas tu dia haid. Tak boleh nak mulakan lah sebab dia tak tahu start dia bila, habis bila, tak tahu Melaka. Yang kita boleh sebut adanya hukum haid dalam nifas tu, dalam sepanjang keluar darah tu, bila kita tahu 30 hari nifas. Okey, beres. Lepas 30 hari tu kita nak cerita bab haid pula. Sekarang 30 hari pun tak tahu, 20 hari pun tak tahu benda. Faham tak? Jadinya kejahilan dia dengan adat nifas tu menjadikan permulaan daur bagi haid tu jahil, kita tak tahu. Jadi macam mana kita nak mulakan? Maka falazimat tahayyurul mutlaq. Maka lazim daripada tu kita hukumkan kamu ni mutahayyir mutlaq. Mutahayyirah mutlaqah. Fayatiha huna jami'u ma taqaddama min al-ahkami fil mustahadati mutahayyirati al-mutlaqati fil haid min wujubil ghusli kulli fardin. Jadi hukum hakam pada bab mustahadah mutahayyirah fil haid tu letak sebiji-sebiji dalam ni. Antaranya apa? Setiap kali nak sembahyang, daripada hari pertama lagi kena apa nama? Tak boleh sebut daripada hari pertama tu tak boleh sebut daripada hari pertama. Sebab masih dalam tempoh 60 hari masih dalam tempoh 60 hari. Yang kena rujuk balik yang sebelum ni lah. Kena rujuk balik sebelum ni. Dia kena mandi setiap hari tu bila? Tengok balik. Kena mandi setiap hari tu setiap bila? Mana setiap kali nak sembahyang kena mandi. Setiap kali nak sembahyang kena mandi. Sikit al-mutahayyirah al-mutlaqah. Tengoklah balik kisah 82 tu. Tengok sikit. Nak start bila ni? Wajib bagi dia ihtiyat. Dia samalah macam sebelum ni Selagi mana belum melangkaui 60 hari tu, tak boleh hukum sebagai mustahadah lagi tak? Tak boleh hukum sebagai mustahadah lagi. Jadinya perempuan ni selepas 60 hari lah. Selepas 60 hari barulah ada cerita tentang apa? Tentang hukum seperti mana al-mutahayyirah al-mutlaqah dalam bab haid. Dia kena ambil hukum ihtiyat. Dia seperti seorang yang tahir dalam beberapa keadaan. Maknanya kena sembahyang, lepas tu kena puasa. Lepas tu dia juga hukum haid pada beberapa perkara. Tak boleh bersetubuh, tak boleh baca Quran selain daripada sembahyang, tak boleh sentuh Quran, tak boleh bawa Quran, tak boleh duduk dalam masjid, tak boleh melalui masjid kalau takut mengotorkan masjid. Dia suci pada sudut sembahyang, kena tawaf, kalau dia pergi haji kena puasa, kena kalau suami talak tak jatuh kalau suami talak jatuh talak. Lepas tu kena mandi. Mandi. Mandi tu macam sebelum ni lah. Kalau dia tahu waktu dia berhenti haid, contoh dia sebut sebelum ni aku nifas,
Aku tahu aku berhenti waktu maghrib. Jadi waktu maghrib lah, setiap hari tu dia mandi. Mana nak sembahyang maghrib dia mandi. Tapi nak sembahyang zuhur asar semua tak payah mandi. Tapi kalau dia tak tahu, berhenti pun waktu bila tak tahu. Jadi setiap kali nak sembahyang dia kena mandi. Jadi bila dia wajib mandi tu? Setelah melangkaui 60 hari 60 malam. Sebab selagi mana tak melangkaui, ihtimal darah dia akan berhenti, ihtimal darah dia akan berhenti, ihtimal darah dia akan berhenti tu selagi belum melangkaui 60 hari 60 malam, ihtimal darah dia berhenti tu ada pada setiap saat. Hari pertama boleh jadi berhenti dah, hari kedua boleh jadi berhenti dah, hari ketiga boleh jadi berhenti dah, hari ke-50 boleh jadi berhenti. Lepas tu ni fasa 50 hari lah. Hari ke-55 berhenti, ada ihtimal berhenti. Jadi ni fasa 55 hari. Bila masuk 60, barulah ada cerita dia. Barulah dia ada cerita tentang istihadah. Jadi bab haid ni dia mutakamil, saling sempurna menyempurnakan. Jadi bila nak baca bab al-mustahadah fil nifas, kena tengok juga dalam bab al-mustahadah fil haid. Al-mustahadah fil haid. Sebab sebelum ni kita ada sebut, kadang-kadang bila masuk bulan kedua tu, tak, walaupun belum melangkaui 15 hari 15 malam, ada kala terus kita ambil hukum sebelum. Ada beberapa sudut dan sebagainya tu kena tengok balik lah. Kena tengok balik. Ada kaitan rapat lah. Kat sini pun sama lah. Sebelum melangkaui 60 hari tu, boleh jadi kita dah ambil hukum sebelum lah. Kalau kena gaya. Okey. Maknanya, bukanlah pada seluruh gambaran, 7 gambaran ni perempuan tu kena tunggu dulu sampai 60 hari. Masuk 61 barulah tahu saya ni mustahadah. Tak. Sebelum melangkaui 60 hari tu, ada kala dia dah tahu dia tu mustahadah. Ataupun bukan, ada kala dia dah tahu dia tu mustahadah, ada kala kita dah hukum dia tu sebagai mustahadah berdasarkan pelajaran yang lalu dalam bab haid. Cumanya tengoklah, kalau betul-betul melangkaui 60 hari, mustahadah lah. Tapi kalau tak melangkaui, maknanya kali ni beranak berbeza dengan yang sebelum ni. Boleh? Okey, begitu lebih kurang. Betul tak? Betul ke tak betul ni? Rasa lain. Rasa lain. Doktor kata kan baru perasan. Rasa lain sikit. Adik, Allah, jangan nak kasi habis, nak habis lah ni. Rasa lain sikit sebab apa? Sebab kita terang hari ni, lepas dah habis hukum menifas tu, kita masuk bab haid pula tak? Bab haid pula. Rasa lain lah, rasa lain. Kalau sebelum ni, kalau tengok contoh muka surat apa, contohnya nak buka surat berapa, kalau nak terang balik, tengok sikit. Mu'tada ghairu mumayyizah. Contoh macam surat 73 tak? Ataupun 72, al-mubtada'ah ghairul mumayyizah, bab haid. Al-mubtada'ah ghairul mumayyizah. Perempuan yang first time datang darah haid dalam masa yang sama ghair mumayyizah. Ghair mumayyizah. Contohnya apa? Hukumnya hari pertama tu haid, bakinya semua suci. Okay, contohnya apa? Contohnya perempuan tu
first time datang darah haid dan darahnya apa? 15 contohlah 20 hari merah. 20 hari merah. Bila lagu tu kita sebut apa? First time datang darah haid ni. Maka kita sebut hari pertama haid. Lepas tu buat macam orang haid lah. Sampai hari ke berapa? Sampai hari ke 15. Sampai ke 15. Masuk ke hari ke 16 tu barulah dia perasan dia tu yang mubtadaah ghairu mumayyizah. Tak, sebab kalau berhenti 15 semua sekali haid. Bila masuk 16 dan 16 tu pula darah sama dengan 15 hari pertama, maka kita sebut dia mubtadaah, first time datang darah, dan darahnya satu sifat. Tak. Jadi kita sebutlah sebenarnya kamu ni hari pertama je haid. Lepas tu hari kedua sampai hari 15 tak sembahyang tu kena qada lah. Kena qada. Okey, selesai kat situ. Bulan pertama 20 hari kan. Masuk bulan kedua. Semata-mata bulan kedua semata-mata datang darah, kita sebut hari pertama tu haid. Tak. Lepas tu masuk hari kedua je kita sebut tu mustahadah. Hukum awal kita mustahadah. Sebab apa? Ikut yang sebelum. Sebelum ni kamu hari kedua dah mustahadah sampai ke hari 20. Boleh jadi bulan kedua ni berulang macam bulan lepas. Jadi hari kedua pun dah mustahadah, jangan sembahyang apa semua. Tak. Okay. Kalau darah tu betul sampai 20 hari, bukan jangan sembahyang. Hari kedua tu dah mustahadah, mana hukum macam mustahadah lah, boleh sembahyang, boleh disetubuhi, lepas tu hukum macam mustahadah lah. Okay. Kalau sampai 20 hari selesai lah mustahadah sungguh. Kalau darah tu berhenti sebelum 15 hari 15 malam, kita sebut semua sekali darah, contoh 14 hari keluar darah bulan ni, semua sekali tu haid. Jadi hari yang kamu tak jadi selesailah. Selesailah. Lepas tu dia sembahyang daripada hari kedua sampai ke 14, sembahyang tu tak sah. Dia puasa tu tak sah, sembahyang tak qada, puasa kena qada, itulah. Jadi itu kalau contoh mubtadaah ghairu mumayyizah lah. Bulan 1 berlaku, bulan 2 tu semata-mata hari kedua tu kita dah hukum dah sebagai mubtadaah ghairu mumayyizah. Maksudnya hari kedua tu kita dah hukum sebagai mustahadah, buat first time, buat mula-mula hukuman kita kat atas dia. Boleh jadi hukuman kita tepat kalau berterusan darah sampai 20 hari. Boleh jadi hukuman kita tak tepat kalau darah tu berhenti sebelum 15 hari 15 malam. Benda tu mungkin tak berlaku pada bab haid, pada bab nifas, sebab kita sebut tadi bila dah berlalunya berlaku ke tak tahu dalam bab nifas. Bila dah berlakunya nifas yang pertama, tak, kita sebut baki darah tu kita hukum sebagai haid berdasarkan mubtadaah ataupun mu'tadah. Boleh jadi tak kalau bulan kedua gitu kan? Contoh tadi ghairu mumayyizah, jangan saya ambil masa sikit. Al-mubtadaah ghairu mumayyizah. Saya semalam. Apa? Okey. Contohlah kita sebut al-mubtadaah ghairu mumayyizah itu. Ya Allah. Main kat luar lah kakak. Kejap main kat luar, nak habis lah. Tolong kejap. Bagi adik. Nanti habis bagi tengok cerita. Tolong bagi adik kejap. Contoh al-mubtadaah ghairu mumayyizah. Contoh kita sebut bulan ni dia beranak, first time datang darah haid ni, first time datang darah nifas. Lepas tu ghairu mumayyizah kan. Contoh keluar 80 hari. Macam-macam. Rosak dah. Kena cas dulu. Tak ada bateri dah. Cas dulu Kena cas dulu. Nanti kita cas. Allahumma salli ala Muhammad. Al-mubtadaah ghairul mumayyizah. Okey. Perempuan yang first time datang darah nifas dan darah tu satu sifat.
Contoh keluarlah 80 hari semua sekali merah. Semua sekali merah. Kita sebut nifas dia majah. Majah. Lepas tu kita akan pusing haid nifas. Kita akan letak hukum haid. Dan juga haid tu maknanya kita letak hukum haid tu maknanya tuhur dengan suci haid kita letak. Sampailah habisnya 80 hari 80 malam. Macam tadilah kita terang. Kalau beranak kali kedua, adakah soalan dia adakah kita hukum nifas hanya majah? Lepas tu kita ambil hukum haid pula. Ikut muqtadah atau mubtadaah. Itu saya tak tahu. Enggak tahu. Allah alam tu kita tengok balik. Allah alam, biarlah. Biar dia jadi sangkut lagu tu. Ala kulli hal kita cuba berfikir. Okey, kat mana tadi kita ni? Hilang dah. Okey, rabi'an. Bukan rabi'an, dah. Okey, sadisan. Habis muka dah. Sadisan yang keenam. Yang tadi tu, kalau tak nak faham pun tak apalah. Saya hanya berfikir. Sadisan al-mutahayyiratu al-zakiratu lil-waqti faqat an-nasiyatu lil-adad. Kalau betul berlaku, baru kita cari balik dalam kitab. Yang keenam, al-mutahayyiratu al-zakiratu lil-waqti faqat an-nasiyatu lil-adad. Perempuan yang mutahayyirah, yang ingat kadar waktu, tak, cuma lupa adat. Contoh, wahya an taqula, contoh perempuan tersebut, nifasi aqibal wiladah la a'lamu qadrah. Nifas aku ni memang selepas wiladah tu, lepas beranak tu memang dah mula darah nifas dah. Cuma aku tak tahu dia berhenti sekadar mana. 5 hari lepas tu berhenti, 10 hari ataupun lepas tu berhenti, ataupun 40 hari, 50 hari, aku tak tahu. Yang aku tahu, bila aku beranak memang dah mula darah nifas. Berhenti darah tu bila aku tak tahu. Maka kita sebut hukumuha anna lahzatan aqibal wiladah nifasun biyaqin. Lahzah selepas beranak, dia beranak, lahzah selepas tu itu nifas secara yakin lah. Wa ba'daha yahtamilu al-inqita'. Okey. Fataghtasilu likulli fardin abadan. Selepas daripada lahzah, maka ada ihtimal untuk berhenti darah. Cerita dia lagu ni, perempuan ni dia keluar 80 hari. Bila dah habis keluar tu, dia baru tanya kita. Sebagai contoh, kita tanya dia, nifas kamu ni mula bila? Dia kata, memang yang saya ingat, dia memang mula lepas beranak lah Ustaz. Dia mula terus nifas tu. Okey, berapa hari nifas sebelum ni? Tak ingat lah Ustaz berapa hari. 20 hari ke 30 hari ke yang sebelum ni saya tak ingat. Anak pertama tu. Tak. Jadi bila dia sebut, dia yakin darah tu mula selepas beranak, maka kita sebut lahzah selepas beranak tu, itu yakin nifas. Okey. Saat yang kedua selepas beranak, kita nak hukum apa? Tak boleh hukum nifas secara yakin. Sebab kemungkinan nifas dia sebelum ni hanya lahzah. Tak. Dalam masa sama tak boleh juga hukum bukan nifas. Sebab boleh jadi nifas dia sebelum ni 40 hari. Bila sebut 40 hari, saat kedua tu termasuk dalam lingkungan 40 hari. Jadi kita sebut yakin lahzah pertama, saat pertama nifas. Itu yang yakin. Selepas daripada tu sampai ke hari 80, contoh 80 hari, sampai ke hari 80, kemungkinan berhenti darah. Darah keluar ni, darah keluar. Sebab tu kita cerita tentang mustahadah ni, darah keluar. Jadi daripada hari kedua, daripada saat kedua, hari pertama sampailah hari ke-80, ihtimal berhenti darah. Sebab ihtimal
darah dia berhenti hari kedua, ihtimal hari ketiga, ihtimal hari keempat, ihtimal hari kelima, ihtimal hari keenam, ihtimal hari ketujuh, ihtimal hari ke-8, ihtimal hari ke-9 sampai hari ke-60 ihtimal darah berhenti. Tak, maka dia kena mandi setiap kali nak sembahyang fardu. Nak sembahyang fardu, dia beranak waktu zuhur. Tak. Dia tak sembahyang zuhur lagi. Jadi nak sembahyang zuhur lepas ni, kena mandi dulu baru sembahyang zuhur. Lepas tu nak sembahyang asar, kena mandi dulu sembahyang zuhur. Sampai 60 hari, 60 malam begitu. Setiap kali nak sembahyang fardu, kena mandi. Okay, bila dia sebut darah nifas dia memang start selepas daripada beranak, dan nifas itu pula paling lama 60 hari 60 malam, maka kita boleh sebut kalau dia keluar darah 80 hari, kita sebut darah nifas dah berakhir pada hari 60 lah. Darah nifas dah berakhir pada hari ke-60. Begitu. Boleh? Lepas tu 20 hari terakhir tu, dia kan keluar 80 hari. Allah Alam 20 hari terakhir tu. Adakah kita kembalikan macam tadi juga, ikut haid dia muqtadah ataupun mubtadaah? Allah Alam. Allah Alam. Kita tengok balik lah. Yang kedua, wa antaqula nifasi ba'da al-wiladah bi 5 ayyam la a'lamu qadrah wa hukmuha anna lahzatan ba'da al-5 nifasun bi yaqin wa ma ba'da yahtamilu al-inqita' fa taghtasilu li kulli fardin abadan. Contoh yang kedua, perempuan tu sebut, nifas aku ni selepas beranak 5 hari. Tu. Dan aku tidak tahu qadarnya bila. Kakak, jangan. Okey. Dia sebut apa? Lepas aku beranak, darah tak keluar lagi. Darah tak keluar lagi. Lepas 5 hari, barulah keluar darah. Aku beranak hari ni. Esok, lusa sampai 5 hari tak keluar darah. Lepas 5 hari tu, barulah keluar darah. Jadi kita sebut, lepas 5 hari, saat pertama selepas 5 hari, lahzah selepas 5 hari itu haid dengan, itu nifas dengan yakin. Itu nifas dengan yakin. Okey. Wa ma ba'daha, selepas daripada itu, ihtimal berhenti darah. Maka dia kena mandi setiap kali solat fardu. Perempuan tu beranak 5 hari pertama tak keluar darah. Lepas tu dia sebut perempuan ni apa? An-nasihah lil adat. Az-zakirah lil waqt. Jadi dia ingat dia datang jumpa kita, dia keluar darah 80 hari, dia keluar darah 80 hari. Dia keluar darah 80 hari, dia datang jumpa kita, apa hukum dia? Dia tanya kita pun tanya dia balik. Buana cerita sebelum ni? Dia kata dia ingat darah dia datang, start bila tu dia tahu. Start keluar darah tu pada hari ke-5 Ustaz. Mana hari ke-6. Saat pertama hari ke-6. Tu. Dia sebut apa? Start datang darah itu ialah pada hari ke-6. Mana hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima tak keluar darah Ustaz. Start hari ke-6 baru keluar darah. Yang sebelum ni. Dia tanya berapa hari keluar darah? Tak ingat. Jadi yang kita boleh hukumkan dia pada bulan ini ialah kita sebut selepas 5 hari tu baru kamu yakin. Selepas 5 hari tu, kamu sebut tadi, barulah datang darah. Jadi, bulan ni pun sama. Selepas 5 hari, barulah kita hukum sebagai istihadah. Istihadah berapa lama? Majah. Satu majah sahaja. Satu lahzah sahaja. Sebab itu yang yakinnya. Dan itu sekurang-kurang nifas. Selepas daripada itu, sampai ke hari 60, sampai ke hari 80 itu, itu ihtimal inqita'. Ihtimal darah tu dah berhenti. Sebab kemungkinan darah dia memang bermula pada hari ke-6 dan memang darah dia lahzah sahaja, sesaat sahaja. Boleh jadi darah nifas dia 2 saat, 3 saat, 4 saat, 5 saat, 6 saat, seminit, 2 minit, sejam, 2 jam, sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu. Ihtimal sama lah. Sampai ke habis darah tu. Jadi kita sebut setiap saat tu ihtimal berhenti darah. Jadi setiap kali kamu nak sembahyang, kamu kena mandi. Itu secara ringkas dia sebut ni. Boleh tak? Sahabat yang ketujuh dan yang terakhir,
al-mutahayyiratu az-zakiratu lil qadri an-nasiyatu lil waqti. Perempuan yang mutahayyirah, yang ingat qadar, cuma tak tahu start bila darah dia, nifas dia. Wahya an taqul, contoh dia sebut nifasi asyratu ayyam. Nifas aku ni aku tahu berapa hari, 10 hari. Sebelum ni lah. Bulan ni dia tak tahulah. Beranak kali ni tak tahu. Sebelum ni. Sebelum ni dia tahu, dia sebut 10 hari. Nifas saya sebelum ni 10 hari start. Start bila saya tak tahu. La a'lamu hal hiya aqibal wiladah. Adakah 10 hari tu bermula daripada beranak? Lepas tu terus bermula saat pertama sampailah 10 hari. Ataupun dia bermula sebelum daripada berlalunya 15 hari, 15 malam. Boleh tak? Mana boleh jadi bermula hari kedua. Habis hari ke 11. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Boleh jadi bermula hari ke-3. Habis hari ke-12. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12. Boleh jadi bermula hari ke-4. Tak? Kita sebutkan dia 10 hari haid. 4, 5, 6, 7 nifas. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Berakhir hari ke-13. Boleh jadi start dia punya nifas hari ke-5. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Berakhir hari ke-14. Ada kemungkinan tak bermula darah nifas hari ke-6? Tak boleh. Sebab apa? Berdasarkan gambaran kita ni lah. Berdasarkan gambaran kita boleh sebut nifas kamu sebut tadi 10 hari kan? Cuma kamu tak tahu start bila. Adakah start hari pertama, habis hari ke-10, atau hari ke-2, habis hari ke-11, atau hari ke-3, habis hari ke-12, atau hari ke-4, habis hari ke... tak. Jadi paling jauh pun kita sebut kemungkinan darah kamu start keluar hari ke-5. Dan kamu sebut tadi 10 hari tak? Hari ke-5, habis hari ke-berapa? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Hari ke-14. Kita nak sebut darah kamu start hari ke-16 tak boleh. Sebab apa? Dah disebut dalam kitab kita ni, min qabli 15 yawman. Darah aku ni keluar 10 hari. Start hari ke bila aku tak tahu. Adakah start daripada mula-mula beranak lagi dah keluar darah, ataupun selepas tu sikit. Ala kulli hal, ustaz, dia start sebelum berlalunya 15 hari 15 malam. Maknanya boleh tak? Dia start sebelum 15 hari 15 malam. Dia start sebelum 15 hari 15 malam. Kalau kita sebut dia bermula hari ke-6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tak, maka telah masuk hari ke-16. Telah masuk hari ke-16. Sedangkan dia sebut nifas aku 10 hari. Aku tak tahu start daripada awal beranak ataupun selepas tu sikit. Ala kuliah yang aku pasti 10 hari itu tidak melangkaui hari ke-15. Mana tak melangkaui hari ke-14. Dan akan stop sampai hari ke-14 je. Semula saya tengah balik. Perempuan ni nifas dia sebut 10 hari, dia tak tahu bila start. Cuma dia tahu apa? Dia tahu hari ke-14 itu ialah hari terakhir darahku berhenti. Bukanlah begitu. Ayatnya bagaimana? Yang aku tahunya, darah aku berhenti, 10 hari datang darah aku berhenti tu mustahil pada hari ke-15. Sebut gitu. Darah aku berhenti mustahil pada hari ke-15. Dia berhenti sama ada hari 14, hari 13, hari 12, hari 11, hari 10. Tu sahaja. Berhenti hari ke-15 mustahil. Tu aku ingat. Nifas aku 10 hari. Bila start aku tak tahu. Cuma aku tahunya tak. Darah aku tu berhenti sebelum melangkaui hari ke-14. Boleh jadi dia berhenti hari ke-14. Jadi daripada hari ke-14 dan ambil 9 hari ke belakang. Boleh jadi dia berhenti hari ke-13. Jadi hari ke-13 ambil 9 hari ke belakang. Boleh jadi dia berhenti hari ke-12. Maka 12 ambil 9 hari ke belakang. Boleh jadi dia berhenti hari ke-11. Hari ke-11 ambil 9 hari ke belakang. Sebab dia keluar 10 hari.
Boleh jadi dia berhenti hari ke-10. Yang tu jelas lah. Dia datang nifas tak daripada hari pertama. Habis hari 10. Boleh? Ini gambaran kita ni. Gambaran kita saja. Hukum dia. Wa hukumuha anna asyaratan ba'dal wiladah nifasun mashkukun fih. Hukum dia 10 hari selepas beranak nifas. Mashkukun fih. Selepas 10 hari anak asyaratan ba'dal wiladah, 10 hari selepas beranak, kita sebut nifas tapi mashkuk pada kenifasan dia tu. Boleh? Masuk hari ke-11. Tak. Kita terang dulu apa yang disebut. Anak asyaratan ba'dal wiladah. Sesungguhnya 10 selepas beranak. Mana hari ke-11 lah. Dan hari ke-11 tu nifas tapi syak pada kenifasan dia. Mungkin nifas, mungkin tak. Hari ke-11 mungkin nifas, mungkin tak. Pasal apa? Pasal boleh jadi dia start hari pertama, hari 10 habis. Jadi hari ke-11 tu boleh jadi tak ada darah dah. Tak hukum dah sebagai nifas. Tapi tak confirm benda tu. Boleh jadi dia mula hari kedua. Bila hari kedua, hari ke-11 tu masih nifas. Jadi kita sebut hari ke-11 tu nifas. Tapi mashkukun fi. Kita syak pada kenifasan dia tu. Boleh jadi dia nifas, boleh jadi tak nifas. Boleh jadi, ihtimal. Wa ba'da al-asharati ayyam ila ar-rabi' wal-'ishrin tuhurun mashkukun fih. Selepas 10 hari, Allah. Anna asyaratan ba'da al-wiladati. Sebentar, Allahumma salli ala anna asyratan ba'da al-wiladati. 10 hari selepas beranak. 10 hari selepas beranak saya terang. 10 hari selepas beranak nifas yang mashkukun fi. Hari ni dia beranak. Ya. 10 hari lepas tu. Hari ni dia beranak 10 hari lepas tu. Saat pertama, saat kedua sampai hari ke-10 lah. Mana 24 jam darab 10, 240 jam. Tak, jadi 10 hari pertama lepas dia beranak tu nifas tapi mashkuk pada kenifasannya. Nifas tapi mashkuk pada kenifasannya. Baca dulu. Wa ba'da al-asharatil ayyam ila ar-rabi' wal-'ishrin tuhurun mashkukun fih. Selepas 10 hari sampai hari ke-24 itu tuhurun mashkukun fih. Selepas 10 hari sampai ke hari 24. Benar hari ke-11 lah. Hari ke-11 sampai hari ke-24 itu tuhurun. Suci tapi mashkukun fih. Suci tapi mashkukun fih. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Kejap. Baca dulu. Wal khamis wal 'ishrun tuhurun bi yaqin. Silap terang dah aku ni. Wal khamis wal 'ishrun tuhurun bi yaqin. Hari ke-25 suci secara yakin. Nak habis dah pada. Fama ba'da al-khamis wal 'ishrin haidun mashkukun fih biqadri yawmin wa lailatin in kanat mubtada'atan fih. Selepas hari ke-25 ialah haid yang disyaki padanya selama sehari semalam. Itu pun kalau mubtada'atan fih wa biqadri 'adatiha in kanat mu'tadatan fih wa ba'da dhalika mashkukun tuhur mashkukun fih wa taghtasilu li kulli fardhin. Allahul musta'an. Semula. Daripada awal balik. Oh mabuk tu lah. Al-mutahayyirah az-zakiratu lil qadri an-nasiyatu lil waqti. Semula.
Baca balik. Perempuan yang mutahayyirah, yang ingat qadar nifasnya, cuma lupa bila start. Ka'an taqula nifasi 10 ayyam. Nifas aku 10 hari sebelum ni. La a'lamu, aku tak tahu hal hiya, adakah nifas itu 10 hari itu bermula daripada selepas beranak, am tabtadi'u, yang jadi pening ni, am tabtadi'u, ataupun bermulanya nifas aku itu min qabli 15 yauman. Aywa, saya tidak terang tadi. Ataupun darah nifas saya itu bermula sebelum 15 hari 15 malam. Maknanya apa yang saya terang tadi salah. Dia cerita dia lagu ni. Dia yakin 10 hari lah darah dia kan. Cuma start bila tu, hari pertama boleh jadi, hari kedua boleh jadi, hari ketiga boleh jadi, hari keempat boleh jadi, hari kelima boleh jadi, hari keenam boleh jadi, hari ketujuh boleh jadi, sampai hari ke-14. Mana boleh jadi start mula darah hari ke-14. Tu. Boleh? Mana sebelum masuk hari ke-15. Jadi saya ulang balik, yang saya terang tadi semua salah. Yang saya terang tadi dalam yang sabit ni semua salah. Ni yang baru ni baru betul. Perempuan ni keluar darah, dia ingatlah qadar tu 10 hari. Start bila tu dia tak tahu. Walaupun dia tak tahu, dia tahulah sedikit. Dia kata start tu daripada hari pertama sampai hari ke-14 start. Boleh jadi hari pertama, kedua, ketiga, boleh jadi hari ke-5 baru start, boleh jadi hari ke-6 baru start, boleh jadi hari ke-14 baru start. Boleh tak? Boleh faham tak? Okey. Oleh sebab itu, maka hukumnya lagu mana? Anna asyaratan ba'dal wiladah nifasu mashkukun fih. Betul lah. Anda faham sebelum 15 hari tu sebab nifas tak boleh hukum bila lepas 15 hari wiladah. Sebenarnya kalau dia sebut contoh ni hari ke-15 tu start boleh juga. Min qabli 15. Kalau dia sebut hari ke-15 tu bermula darah, mana sebelum hari ke-16 bermula darah. Hari pertama kemungkinan bermula darah, hari kedua sampai hari ke-15 boleh lagi. Sebab dalam lingkungan 15 hari 15 malam lagi, dia tak boleh kalau lepas tu. Dia sebut hari ke-16 baru mula, tak boleh lah. Kalau hari ke-16 tu sebut haid dah. Cuma contoh dia bagi begitulah. Dia sebut 10 hari aku nifas. Start tu boleh jadi hari pertama, boleh jadi hari 14 tu. Boleh jadi daripada hari kedua sampai hari ke-13. Mana daripada hari pertama hari ke-14 tu boleh jadi belaka. Start pada ketika tu. Maka hukum dia, sediakan pen sikit, pensil. Wa hukmuha anna asyaratan ba'dal wiladah nifasu mashkukun fih. Hukumnya 10 hari pertama selepas dia beranak itu nifas yang mashkuk. Nifas yang mashkuk. Di 1 sampai ke 10 dak. Aduh lah. Tulis Jawi karak ni. Nifas. Nifas syak padanya. Sebab apa kita sebut hari pertama sampai ke 10 tu nifas tapi mashkukun fih? Sebab kemungkinan dia start darah pada hari ke-11. Boleh? Kemungkinan darah dia start hari ke-11. Maka hari pertama ke hari ke-10 mashkuk. Sebab apa mashkuk? Boleh jadi dia start hari ke-10, boleh jadi dia start hari ke-11, boleh jadi juga dia start hari pertama. Jadi hari pertama, hari kedua sampai ke 10 tu boleh jadi nifas, boleh jadi tak nifas. Boleh jadi nifas kira-kira start hari pertama. Boleh jadi tak nifas kira-kira start hari ke 11. Makan dulu tak apa. Selesai situ. Lepas tu wa ba'da al-asharatil ayyam ila rabi' wal 20 tuhur mashkukun fi. Okay, daripada hari ke 11 pula. Selepas hari ke 10 mana hari ke 11 lah. Hari ke 11 sampai hari ke makan dulu. 11 sampai hari ke-24 itu tuhurun, suci mashkukun fih. Tuhurun mashkukun fih. Sebab apa tuhurun? Kemungkinan suci hari ke-11. Sebab boleh jadi start darah hari pertama, habis hari ke-10 hari 11 suci dah. Tak, start hari kedua habis hari ke-12.
Start hari ketiga, habis hari 13. Dan begitulah seterusnya. Sampailah kemungkinan start hari ke-14. Bila start hari ke-14, berakhir hari ke-24. Jadi daripada hari ke-11 sampai ke hari ke-24, kemungkinan suci padanya. Tapi kita syak jugalah. Tak yakin suci. Tak yakin suci. Suatu hari pertama, boleh jadi hari pertama start darah. Hari ke-10 berhenti. Hari ke-11 tu yakin suci. Hari ke-11 tu suci. Tapi boleh jadi juga hari kedua baru start. Maka hari ke-12 baru suci. Tak, boleh jadi hari ke-14 baru start. Maka hari ke-24 baru suci. Jadi daripada 11 sampai 24 tu suci. Tapi suci yang masykukun fih lah. Suci tu mana berhenti darah. Kemungkinan daripada 11 ke 24 tu berhenti darah. Kalau 11 berhenti darah, mana nifasnya ialah 10 hari sebelum. Kalau 12 tu suci, kita sebut 12 tu suci, nifasnya daripada hari 11 sampai ke 9 hari sebelum. Kalau 13 suci, hari ke-12 dan hari ke-12 dan ke bawah sampai 10 hari, tak, itu nifas. Dan begitulah seterusnya. Okay. Wal khamis wal anshurun tuhrum biyaqin. Okey, ya Allah Rabbi. Hari ke-25 syok terang tadi, rupanya salah. Hari ke-25 sampai ke Allah. Wal khamis wal anshurun tuhrum biyaqin. Okey, 25 saja. Hari 25 saja disebut kat sini suci. Ya Rabb. Sebutlah suci. Suci secara yakin. Suci secara yakin. Okay, masuk ke hari 26. Wama ba'dal khamis wal 20. Hari ke-26 lah. Selepas hari ke-25 tu hari ke-26. Haidun. Haid. Jadi diselangi oleh suci dulu sehari. Suci secara yakin dulu sehari. Lepas tu baru kita sebut haid. Hari ke-26 tu dan ke atas, haidun mashkukun fih. Haid yang mashkuk fih juga. Haid tu pula sama ada sehari semalam. Kalau perempuan tu haidnya mubtada'ah lah. Mubtada'ah. Maknanya 26. Kalau kita sebut dia tu mubtada'ah, tak, fil haid, maka 26 tu kita sebut haidun tapi mashkukun fih. Lepas tu 29 hari tuhurun mashkukun fih. Okay, kalau kita ikut adat sebelum, kalau dia tu tahu adat haid dia sebelum, bukan adat nifas, tahu haid adat sebelum. Jadi dia sebut adat saya sebelum ni ustaz, mana bulan terakhir sebelum saya beranak ni, 5 hari haid, 25 hari suci. Maka kita sebutlah 26, 27, 28, 9, 30. 26 sampai 30 haidun mashkukun fih. Tak. Lepas tu 31 tadi 5 hari, 25 hari ya. 31 tambah 25 hari lah. 31, 41, 51, 61. 61, nak pening weh. 31 sampai habis lah, sampai habis 25 hari ya. Itu kita sebut tuhurun mashkukun fih. Ya Rabbi. Jadi dia kena fatar tasilu likul fardhi, maka dia kena mandi setiap kali solat fardu. Ya lahwi. Ya Rabbi. Okey tak? Boleh faham yang terakhir ni? Saya ulang balik. Last pada kita berhenti ya. Ya Rabbi. Okey. Perempuan itu disebut nifas saya 10 hari ustaz. Saya tak tahu start bila. Tak. Cumanya start darah tu boleh jadi hari pertama sampai ke hari 14. Boleh jadi hari pertama baru start, hari kedua baru start, hari ketiga baru start. Boleh jadi hari 14 baru start. Tu last. Kemungkinan baru start darah. Hari ke-14. Tak. Maka bila dia sebut lagu tu, kita sebut begini. Hari pertama sampai hari ke-10 kamu nifas mashkukun fih. Sebab apa kita sebut nifas mashkukun fih? Sebab boleh jadi darah kamu start daripada hari pertama.
habis hari 10, maka nifas. Boleh jadi nifas kamu start hari ke-11, maka hari pertama sampai hari 10 suci, maka nifas mashkukun fi. Tak. Okay, hari ke-11 sampai ke-24 kita sebut tuhurun mashkukun fi, suci tapi syak juga padanya. Syak padanya maknanya boleh jadi suci, boleh jadi nifas. Tapi ada kemungkinan suci kat situ. Sebab apa? Boleh jadi darah start daripada hari pertama sampai hari ke-10, maka hari 11 suci. Darah bermula daripada hari kedua sampai hari ke-11, hari ke-12 suci. Darah start daripada hari ketiga sampai hari ke-12, maka hari ke-13 suci. Darah start hari keempat, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 sampai hari ke-13, hari ke-14 suci. Darah start hari ke-5. Tak. Darah start hari ke-10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Darah start hari ke berapa? Dia sebut paling jauh dia boleh start hari ke-14. Hari ke-14, darah start hari ke-14. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Sampai 24. Semula hari ke-14 tak? 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Maka hari 24 suci. Jadi daripada hari ke-11 sampai hari ke-24 ihtimal nifas, ihtimal suci. Hari ke-25 kita sebut tuhurun biyakin, suci secara yakin. Sebab apa kita sebut hukum suci secara yakin? Sedangkan darah keluar tu, dia keluar darah 80 hari sebagai contoh. Tak. Sebab pertama nak ukur sebagai nifas tak boleh dah. Nak ukur sebagai nifas kat perempuan ni dah tak boleh. Sebab kemungkinan paling jauh dia boleh datang darah pun pada hari ke-20 apa? Ya Allah. Kenapa sebut 20 sampai ke 24 Kalau kita start daripada hari ke-14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Kat sini kenapa 11 sampai 24? Ihtimal suci tu. Bukan ihtimal suci, itu huruf mashkukun fih. Allah, tengok saya jawab sekejap. Sekejap minta maaf. Kandungan atau bermula sebelum 15 hari setelah melahirkan. Betul lah, silap pegang. Tak, kemungkinan bermula tu boleh kemungkinan 15 hari juga. Saya salah faham bahasa Arab dia tu. Kemungkinan bermula darah tu boleh jadi daripada hari pertama sampai hari ke-15. Boleh jadi darah tu start pada hari 15 baru start. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Sebab itulah disebut 11 sampai 24 tu ihtimal suci, ihtimal nifas. Jadi tadi tu min qabli 15 yawman tu maksud dia apa? Darah dia kemungkinan start hari pertama, kedua sampailah kemungkinan start hari ke-15, bukan hari 14. Bukan sekadar berhenti sampai hari ke-14, tak, sampai ke hari 15 kali kita masuk. Jadi kalau bermula hari ke-15, berakhir hari ke-24. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Tak? Tu. Jadi pada hari ke-11 sampai ke-24, ihtimal lah suci. Allah SWT. Kejap Allah SWT. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23.
Kalau habis 23, kalau habis 23 hari bulan, maka 24 tu mesti yakin suci. Macam mana boleh sebut 24 tu sebagai tuhuru mashkukun fi? Ayuh, betul. Bermula hari ke-15. Sampai berapa hari Ustaz yang last? Hari ke-15, betul. Jadi hari ke-15 tu boleh jadi baru start darah kat situ. Mana dia beranak, hari ke-15 tu baru start keluar darah. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 nak ya. Boleh tak? 24. Jadi boleh jadi 24 tu baru habis darah nifas. Sebab apa? Bermula hari 15. Jadi ihtimal haid, ihtimal nifas padanya. Tapi boleh jadi juga 23 hari bulan dah habis darah nifas. Jadi 24 tu ihtimal suci. Boleh? Tu. Sebab itulah kita sebut 25 barulah tuhurun biyakin. Kalau kita sebut hari ke-14 baru, hari ke-14 ialah last dia boleh start darah. Ketika itu sebenarnya 24 tu kita dah boleh sebut tuhurun biyakin dah. Sebab kalau 14 dia akan habis hari 23 lah, ihtimal paling jauh. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Jadi sampai 23 tu ihtimal paling jauh haid dia boleh berhenti, nifas dia boleh berhenti. Maka 24 tu kita sebut tuhurun biyakin. Sedangkan kita ni sebut 25 tu baru tuhurun biyakin. Maknanya 24 tu masih ihtimal nifas, ihtimal juga suci. Maka tak nak kita kena sebut memang darah tu ihtimal bermula daripada hari pertama, ihtimal juga bermula pada hari 15. Yang mana berakhir pada hari 24. Okey. Jadi hari 25 tuhurun biyakin. Okey, selesai dah kat situ bab nifasnya. Lepas tu kita masuk bab haid. Tengok sebelum ni. Kalau perempuan tu jenis mubtadaah, maka kita sebut pada 26 tu sehari semalam kita sebut haidun. Sehari tu, hari ke-26 tu haid tapi mashkukun fi. Lepas tu 29 hari lepas tu tuhurun tapi mashkukun fi. Okay, kalau kita sebut perempuan tu mu'tadah, maka ikut adat sebelum. Contoh adat sebelum dia sebut, ustaz, haid saya sebelum ni 5 hari haid, 25 hari suci. Maka kat sini kita sebut 26, 27, 28, 9, 30. Sampai ke 30 kamu haidun. Cuma haidun mashkukun fi. Lepas tu daripada 31 sampailah berakhirnya 25 hari. Daripada 31 sampai 25. Berapa hari? Kira sikit. 31, 41, 51, 61, 31, 41, 51, sudah 20 hari. 51, 52, 53, 54, 55, 56. 56 lah kita sebut. 31 sampai 56 Untuk 25 hari. Yang tu kita sebut tuhurun mashkukun fi. Lepas tu masuk hari ke 57. Rasa sampai 55. 31 sampai 55, 35 hari. Lepas tu masuk hari ke 56. 56 sampai hari ke 60. Itu haidun mashkukun fi balik. Lepas tu daripada 61 sampailah 61, 71 sampai 75. Itu tuhurun mashkukun fi, dan begitulah seterusnya. Tapi ala kulli hal dia semua mashkukun fi. Wallahu a'lam bissawab. Allah rabbi. Jadi kalau saya tak salah faham tadi, rasanya sekejap je. Min qabli 15 yawman tu. Allah rabbi. Ada soalan tak? Habis dah. Aduh, ya Allah, macam mana lah. Ada sebarang soalan tak? Boleh tanya?
Ya Allah Rabbi. Agak-agak tak adil lah perempuan aku ni kat dunia ni. Pening nak jawab. Ada soalan tak? Jadi tak faham balik dah semua sekali. Allah, akhir tadi sepatutnya sekejap je saya terang. Salah faham jadi celaru sekali. Sebenarnya berapa hari tadi ustaz kena hukum mandi setiap solat fardu? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, jawapannya mudah je. Waktu yang ihtimal dia berhenti darah. Bermula daripada waktu ihtimal. Dia sebut kat sini apa? Fataqtasilu likul fardin. Dia kena mandi bagi setiap solat fardu. Bagi setiap solat fardu. Rasanya start daripada awal. Start daripada awal. Sebab daripada hari pertama sampai ke 10 tu, daripada hari pertama sampai ke 10 tu, kita sebut nifas, tapi nifas mashkukun fih. Bila nifas mashkukun fih tu, tak. Okey, fataqtasilu likul fardin. Dia kena mandi bagi setiap solat fardu. Dia kena mandi bagi setiap solat fardu. Cuba sama-sama fikir. Dia kena mandi bagi setiap solat fardu. Kalau faham secara literal gitu, maknanya daripada hari pertama sampai hari 80 tu, tak, dia kena mandi. Tapi nak mandi-mandi ni mesti ada ihtimal berhenti darah. Ada ihtimal berhenti darah. Hari pertama ada ihtimal berhenti darah tak? Anda kata kalau kita start hari pertama, habis hari 10. Kalau start hari kedua, habis hari ke-11. Dan ketika tu hari pertama ihtimal berhenti darah. Bukan ihtimal berhenti darah, ihtimal suci terus. Bila ihtimal suci terus, bila ihtimal suci terus pada hari pertama, darah sedang keluar ni. Rasanya memang start daripada hari pertama kena mandi setiap kali solat fardu. Contohlah hari pertama tu nak sembahyang subuh. Solat yang pertama dia nak sembahyang solat subuh. Tak dapat jawab. Allah Alam. Kena mandi setiap solat fardu. Start bila solat fardu tu kena mandi? Hari pertama ke? Allah Alam, saya tak dapat jawab. Nanti saya bawa dalam WhatsApp lah, dalam grup. Blend dah kepala ni.